Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan buat adik-adik pelajar-pelajar SPM 2020 yang bakal mengambil SPM tahun 2021. Dan abang ucapkan selamat datang ke webinar Impact. Dan hari ini kita akan membincangkan topik atasi 3 masalah budak-budak SPM. Anda budak SPM betul? Jadi hari ini kita akan membincangkan 3 masalah ataupun 3 cabaran yang perlu diatasi oleh pelajar-pelajar SPM. Tapi sebelum kita teruskan, abang nak tanya satu soalan boleh? Dan soalan ni kalau anda biasa dengan program-program Impact, soalan ni kita akan ulang banyak kali dalam program-program kita. Alright, soalan ni simple je, mudah je. Arnab pun boleh jawab. Soalan dia adalah, apa khabar semua? Alright, dek. Kalau kat Impact, bila kita tanya apa khabar semua, saya nak anda semua genggam tangan kanan, kerut kening dan senyum. Bila saya tanya apa khabar semua, saya nak semua orang jawab, baik, baik, baik. Boleh? Alright, kita buat sama-sama. Sekali lagi, calon-calon SPM 2020, apa khabar semua? Macam itulah barulah semangat. Dan dek, insyaAllah dengan semangat anda hari ini menonton webinar bersama dengan Impact, kita akan membincangkan 3 topik ataupun 3 masalah ataupun 3 cabaran yang dihadapi oleh calon-calon SPM tahun 2020 yang bakal mengambil SPM 2021. Yang pertama sekali, kita akan berbicara tentang topik malas. Yang kedua, mengantuk. Dan yang ketiga, cepat lupa. Dan hari ini, yang specialnya adalah anda akan bersama dengan Master Trainer Impact dan juga Impact Coaches yang lain. Jurulatih yang lain dalam webinar pada hari ini. Jadi, saya rasa tanpa melengahkan masa untuk kita membicarakan topik yang pertama, iaitu berkenaan dengan malas. Saya nak jemput Master Trainer Impact. Apa kata kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Abang Bat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan, salam sejahtera kepada semua peserta-peserta webinar Impact pada hari ini. Dan Abang Bat nak dengar lagi sekali adik punya energi tadi tu. Dengan Abang Cepoi tadi tu, Abang Bat nak kali ini 2 kalikan dia lagi kuat, lagi bersemangat. Genggam tangan kanan dan Abang Bat nak adik jerit baik, baik, baik. Untuk apa? Untuk kita uji. Adakah anda betul-betul bersedia untuk atasi masalah-masalah yang kita nak atasi pada hari ini? Kita tahu kan dalam program hari ini ada 3 masalah yang kita nak atasi. Kalau yang ni adik tak boleh buat, nak sebut baik-baik adik tak mampu lakukan, percayalah, 3 masalah tu akan terus terbenam dalam diri kita dan sampai bila-bila kita tak boleh atasi masalah tersebut. So, jom kita mulakan untuk uji adakah kita bersedia untuk atasi masalah ni. Semua orang genggam tangan kanan, buat muka comel. Ready? Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alright, fantastic. Bagi tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Okay, good. Now, adik, 3 masalah yang Abang Bat katakan tadi adalah, yang pertama, malas. Betul? Yang kedua adalah cepat lupa. Ya Allah, ya Karim. Dan yang ketiga adalah mengantuk. Jadi, 3 masalah ini kita akan fokus satu persatu. Kita akan lihat dengan cara yang terperinci macam mana kita nak atasi masalah-masalah tersebut. Dan insya-Allah, kalau 3 masalah ni, 3 problem ni kita dapat solve, kita dapat overcome, kita dapat selesaikan, bukan SPM sahaja yang kita akan cemerlang, malah dalam hidup kita juga kita akan jadi seorang insan yang terbilang. Alright? Jom kita mulakan perjalanan kita. Kita pergi kepada masalah yang pertama. M-A-L-A-S. Malas. Ini adalah masalah yang paling popular dekat Malaysia. Sepanjang Impact ditubuhkan 13 tahun, 2007 sampai sekarang, 2020, 13 tahun ini, ke mana sahaja sekolah yang kami pergi di seluruh negara, masalah nombor 1 adalah malas. So, Abang nak tanya jujur dengan Abang Bat. Siapa sini yang menghadapi masalah untuk malas belajar? Angkat tangan. Angkat tangan. Tengok tu, nak angkat tangan pun malas. Ya Allah, betapa teruknya malas adik-adik semua. Alright? So sekarang ni, ramai orang mengadu. Dia kata, Abang Bat, itulah Abang Bat, saya tak tahu kenapa saya rasa malas sangat nak belajar. Saya rasa macam dah tak ada semangat dah nak belajar. Saya dah rasa macam down sangat-sangat.
Dengan SPM dengan tahun ni nak kena tangguh pula. Nama je SPM 2020 tapi ambil tahun 2021. Saya dah rasa macam tak nak lah Mbak. Saya dah rasa macam fed up sangat. Macam mana saya nak buat Okey, ini antara yang diadukan kepada Abang Mbak. Ramai orang yang rasa macam mereka dah tak ada harapan. Dan mereka dah rasa macam malas sangat dah lah dengan SPM ni. Dan ini yang kita nak bantu adik-adik semua. Okey adik-adik, first kali Omar nak beritahu bahawasanya apa yang berlaku pada sekarang ini, zaman COVID-19 ini, PKP, PKPB, PKPD, PKPP dan sebagainya, bukan kita minta, tapi dia hadir. Hadir dalam hidup kita dalam keadaan kita tak ada pilihan melainkan untuk menghadapinya dengan bijak. Apa yang kita kena lakukan sekarang ini adalah ambil apa yang berlaku ini sebagai satu ujian untuk kita lakukan yang terbaik. Kita bermata lebah bukan bermata lalat. Bermata lebah maksudnya apa? Kita cari yang positif. Positifnya adalah kita ada masa lebih banyak untuk belajar. Positifnya adalah kita boleh ada dekat rumah dengan mak dan juga ayah. Positifnya akan ada banyak apabila kita tengok dengan mata lebah. So sekarang ni first point apa Mbak adalah jangan give up. Kenapa kita kena give up? Kerana yang datang ini adalah ujian daripada Allah. Allah nak upgrade kita. So bila Allah nak upgrade kita, let's do our best. And insyaAllah, Allah will do the rest. Boleh? Baik. Ini Abang nak share. Teknik macam mana nak mengendalikan perasaan malas. Nak atasi masalah malas. Abang ada 4 cara. Berapa cara? 4 cara. Tunjuklah tangan. Berapa cara? 4 cara. Alright. Cara yang pertama adalah cara dari sudut spiritual. Apa? Dari sudut spiritual, kalau kita nak atasi perasaan malas, caranya adalah adik ambil wuduk. Ambil wuduk, ambil air semayang. Walaupun bukan kita nak solat, tapi adik banyakkan wuduk. Wuduk ni akan jadi perisai kepada adik-adik semua daripada kita nak digoda oleh syaitan. Syaitan adalah makhluk yang memang nak sangat kita malas. Tahu sebab apa? Sebab anda adalah aset kepada umat. Anda adalah masa depan untuk agama, bangsa dan juga negara. Katakanlah anda nak jadi seorang doktor. Doktor yang beriman. Doktor yang pada masa yang sama mengubati penyakit orang-orang yang sakit dan juga mengubati hati orang-orang yang memiliki penyakit hati. Contoh, syaitan tak suka doktor-doktor macam ni. Jadi apa yang dia buat? Sebelum anda menjadi doktor yang hebat itu, awal-awal lagi, boom! Syaitan akan musnahkan harapan anda. Cara dia macam mana? Dia akan bisikkan supaya kita malas. Dia tak suruh kita pergi rompak bank, tak suruh kita pergi bunuh orang. Dia just minta kita malas. Jadi adik-adik semua, syaitan adalah musuh kita yang paling nyata. Dan apa yang kita nak buat sekarang ni adalah untuk bina perisai supaya syaitan tak boleh ganggu. Berwuduk. Berwuduk dan bacalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Insya-Allah. Ini akan sangat membantu adik-adik semua untuk jadi lagi kuat, untuk jadi lagi semangat, untuk jadi lebih hebat. Boleh? Spiritually. Baik, yang kedua, macam mana nak atasi malas adalah dengan cara emotional. Emotionally, bagaimana kita nak mengatasi malas adalah, adik, bila kita fikir pasal masa depan kita, bila kita fikir pasal diri kita sendiri, memang kita rasa macam, lantaklah apa nak jadi lah, aku tak kisah apa pun, biarlah result aku tak bagus ke apa, biarlah. Tapi teknik yang kedua ni, apa kata? Adik fikir tentang ayah adik dan juga mak adik. Dari sudut emosional ni, Abang Bat nak bangkitkan semangat untuk berjuang. Bukan hanya untuk diri, tetapi untuk ibumu, untuk ayahmu, untuk guru-gurumu, untuk agamamu, bangsamu dan negaramu. Dari sudut emotion ini, dia akan menyebabkan, okey tak apa, yang aku buat sekarang ni, yang aku nak berjuang sekarang ni adalah bukan untuk aku seorang ni, untuk mak ayah aku. Aku nak bela nasib hidup keluarga aku ni. Aku nak ubah nasib hidup keluarga aku untuk jadi lagi bagus. Aku nak tolong mak aku. Aku nak tolong ayah aku. Apabila ada kekuatan macam ni, malas susah nak hinggap.
Nah, lepas tu pula kita nampakkan yang aku menuntut ilmu ini adalah untuk memastikan umat makin maju, negara ini jadi lagi hebat. Dan apabila ada kekuatan begitu, insya-Allah malas susah nak hinggap. Boleh? Itu baru dua. Spiritual, emotional. Yang ketiga, dari sudut fizikal. Untuk elakkan malas, apa yang adik boleh buat adalah sekarang ni, dari sudut fizikal tubuh badan kita adalah, adik boleh ubah tempat untuk adik belajar. Adik dah rasa macam malas sangatlah nak belajar ni. Adik ubah. Meja ni, adik ubah pergi tempat lain. Sebab apa? Sebab kita nak create satu environment yang baru. Alright? Walaupun kita ubah tu tak adalah jauh mana pun, tapi perubahan yang kecil dia boleh membawa kepada perubahan mood yang besar. Kita rasa macam seolah-olah kita refresh hidup kita menjadi sesuatu yang baru. So dari sudut fizikal, apa yang patut kita ubah? Ubah tempat kita belajar. Alright? Kita dah rasa dah tempat kita, bilik kita ni dengan gua tak ada beza. Alright? Gelap, suram, ada kelawar dan sebagainya. Cuba ubah sikit suasana tersebut supaya dia macam seolah-olah, alright, yang lepas biar lepas, jom kita mula hidup yang baru. Let's go, let's do our best. Kerana anda telah ubah dari sudut fizikal. Nampak? Alright? Dan yang terakhir, tip yang terakhir adalah dari sudut mental. Sudut apa? Mental. Dari sudut mentalnya, adik-adik semua, Abang Bat nak adik kena faham bahawasanya malas ni, dia macam ni tau. Kita ni sebenarnya seperti kereta api. Tahu kereta api? Kereta api, bila dia berjalan, bila dia start enjin dia, lepas tu dia akan terus boom, dia akan terus laju. Betul? Betul? Angguklah, betul? Tak. Kereta api mana ada start terus laju. Kereta api, nampak sangat tak pernah naik kereta api. Kereta api mula-mula bila dia nak start tu, dia akan macam hege. 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 Alright? Lepas tu baru dia jadi laju. Faham tak? Alright? Maknanya apa? Maknanya sekarang ni, untuk kereta api itu, dia nak bergerak, mula-mula tu sebenarnya ambil masa sikit. Dan anda sebenarnya sama macam kereta api. Kita nak start tu sebenarnya yang menjadi mencabar sikit. Tapi bila dah start, bila kereta api dah berjalan, insya-Allah kita akan sukar untuk berhenti. Betul? Sebab tu Abang Bat nak adik-adik semua fokus kepada teknik 7 minit keemasan. 7 minit keemasan adalah apabila adik nak belajar, adik letakkan target, aku nak study ni 7 minit. 7 minit lama ke? Sat sangat-sangat. Betul? Kita main game pun 70 minit. So sekarang ni 7 minit aja nak belajar. So apa yang berlaku sekarang ni? Apa yang kita akan lakukan adalah kita akan letakkan bahawasanya okey 7 minit aku nak belajar dan aku nak belajar betul-betul. Aku tak nak semua game apa semua letak ke tepi apa semua. 7 minit and I'm doing my best. Dan bila kita dah start study 7 minit, bila kereta api dah berjalan, daripada 7 dia jadi 10, daripada 10 dia jadi 20, daripada 20 dia jadi 40, daripada 40 tiba-tiba je, dah sejam aku study. Sebab bila kereta api dah berjalan, dia susah nak berhenti. Tengoklah dek, berapa banyak superhero dalam cerita yang memang kena hentikan kereta api. Betul? Spiderman, Batman, Superman, semua ada kisah-kisah sejarah dia orang dengan kereta api. Cicak Man, semuanya kerana apa? Sebab bila kereta api dah berjalan, dia susah nak berhenti. So, anda seolah-olah adalah seperti kereta api. So, fokus kepada 7 minit yang pertama. You do your best, all out, focus. InsyaAllah. Ini akan menyebabkan seterusnya malas itu hilang. Anda akan terus fokus untuk melakukan yang terbaik. Ada banyak lagi tip, tapi Abang Bat nak dipegang kepada 4 ni dulu. Spiritual, emotional, physical dan juga mental. InsyaAllah, malas akan hilang. Alright, terima kasih kepada Abang Bat atas penerangan tentang malas dan abang harap lepas ni adik-adik dah tak ada masa dah untuk malas lagi. Baik, untuk meneruskan pengembaraan kita pada hari ini, abang nak teruskan lagi dengan kita main game. Nak main game tak? Alright, jadi untuk sesi main game hari ini, kita akan bersama dengan Impact Coach Luqman Musni. Jadi apa kata kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Abang Luqman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang ni kita dah bersama-sama untuk sesi game. Dan game apa yang kita nak main hari ni? Mudah aja. Adik ada pensel?
Ada kertas. Okey. Abang akan tanyakan soalan dan abang nak adik tuliskan pilihan adik bila abang tanya ni. Tulis yang mana adik pilih sahaja. Okey? Soalan yang pertama, dengan pantasnya adik tuliskan. Adik pilih sambal ataupun sampah. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Baik. Dah tulis dah pilihan adik. Kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Abang nak semua orang bersedia dengan pen. Pegang elok-elok dan tuliskan pilihan adik. Adik pilih sama ada untuk memuji ataupun mengeji. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Pantas betul adik tulis. Bagus. Alright, nampak nak bersedia untuk SPM tu. Dan yang ketiga, soalan dia adalah adik pilih untuk pergi ke IPT ataupun pusat serenti. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, stop. Baiklah. Kalau ikutkan daripada pemikiran waras abang dan jawapan-jawapan yang bagus yang adik tuliskan tu, okey, abang rasa tak ada siapa pun pilih antara sambal dan sampah, dia mesti pilih sampah. Tak ada, semua pilih sambal, betul? Okey, walaupun tak suka pedas. Yang kedua, antara memuji dengan mengeji, mestilah adik pilih memuji. Dan yang ketiga, yang ni lagi lah, antara IPT dengan pusat serenti, adik pilih apa? IPT. Tapi persoalannya, kenapa adik hari ni pilih untuk malas? Adik tahu tak, pilihan adik akan membawa adik kepada benda-benda yang buruk-buruk semuanya. Okey? Dan tak mustahil yang pusat serenti yang adik tak pilih tu tadi, kalau adik pilih malas hari ni, na'udzubillah min zalik, kita boleh terjebak untuk pergi ke situ. Na'udzubillah. Okey? Jadi, hari ni abang nak adik-adik semua dengan tips yang abang bagi tadi, kita elakkan malas dalam diri kita. Dan tips-tips yang seterusnya ni nanti, abang nak adik guna dan perbaiki diri adik dengan sebaik mungkin. Boleh? Jadi, jom kita bersama dengan Abang Chepoy untuk atasi masalah mengantuk. Alright, terima kasih Abang Luqman atas perkongsian ataupun game sebentar tadi. Dan sekarang ni kita akan teruskan pengembaraan kita. Kita akan mengupas topik mengantuk dalam kalangan pelajar. Yes, anda pelajar dan saya juga pernah jadi pelajar SPM seperti anda satu ketika dahulu. Dan sebenarnya bila kita belajar memang biasanya kita mengantuk. Dan dalam dunia ni ada dua jenis orang yang mengantuk. Yang pertama, dia mengantuk sebab dia tak cukup tidur. Yang kedua pula adalah orang mengantuk yang tak cukup dia tidur. Lepas tidur, lepas tu tidur lagi. Memang akan mengantuk. Baik, hari ini kita akan cuba untuk rungkai benda ni sama-sama supaya kita dapat manfaat. Jadi kita belajar, kita tak ngantuk. Bila kita study, kita akan jadi study dengan lebih bersemangat. Baik, yang pertama kita kena tahu kenapa kita mengantuk. Dan yang kedua saya akan bantu anda semua berkongsi cara untuk atasi ngantuk. Alright, jadi yang pertama, kenapa kita mengantuk adalah sebab kita terlampau bosan buat benda yang sama terlampau lama. Contoh, bila kita belajar dengan keadaan yang sama terlampau lama, kita akan mudah untuk mengantuk. Contoh, kalau kita ada buku sekarang, kita baca buku. Bila kita letak buku atas meja, kita akan tunduk. Bila kita tunduk terlampau lama, dia akan menyebabkan aliran darah kita ni terganggu. Oksigen dalam badan kita terganggu. Jadi dia akan mudah jadikan kita mengantuk. Jadi macam mana kita nak buat? Apa yang kita nak buat adalah kita tukar posisi kita. Kalau kita letak buku atas meja, kita mengantuk, kita angkat pula buku masa kita belajar. Kalau tak boleh, kalau dah angkat buku pun mengantuk juga, apa yang kita buat? Kita pergilah berdiri ataupun belajar sambil berjalan dan sebagainya. Apa yang penting adalah poin dia, kita ubah posisi kita untuk menjadikan kita
tak mengantuk bila kita belajar. Ingat, kita mengantuk sebab kita terlampau lama buat benda yang sama. Jadi untuk kita atasi masalah mengantuk ni, kita ubah posisi kita. Daripada duduk kita berdiri, daripada berdiri kita berjalan. Tapi tak tahulah kalau adik-adik boleh buat belajar sambil berlari kan. Jarang orang buat, tapi kalau adik buat, adik sangat-sangat power. Dan selain daripada itu, apa yang kita boleh buat adalah daripada kita membaca buku, daripada kita baca satu persatu, apa kata kita buat latihan. Bila kita buat latihan, otak kita akan tahu itu adalah satu cabaran. Kalau adik dapat buat mock exam, kita buat exam yang olok-olok, itu lagi menarik. Alright? Tak pun cara yang kita boleh buat selain daripada itu adalah kita study dengan kawan-kawan. Sekarang ni adik tak boleh duduk dekat sekolah, adik tak boleh pergi sekolah. Jadi apa yang adik boleh buat adalah mungkin call kawan-kawan saja. Nak tanya soalan nombor ni macam mana? Ataupun saja call kawan-kawan buat prank. Abang tengok dekat Instagram dan juga YouTube, ada je yang buat prank kawan-kawan. Call saja tanya soalan. Tiba-tiba kawan tengah mamai, dia tanya soalan pun boleh. Untuk menjadikan kita tak mengantuk. Apa yang bestnya adalah kita menjadikan study kita lebih menarik dan lebih interaktif. Jadi point dia adalah ubah posisi dan juga ubah cara kita study. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mengantuk adalah sebab kita tak jaga waktu tidur kita. Waktu tidur biasanya bila? Waktu tidur adalah malam kan. Tapi bila kita tak jaga waktu tidur kita, apa yang jadi adalah kita akan mudah untuk mengantuk. Ini kita masa nak tidur, masa tu lah nak main game, masa nak tidur, masa tu lah nak main handphone, update IG, buat TikTok dan sebagainya. So kita tak nak benda-benda tu berlaku, jadi kita jaga waktu tidur kita. Dan sebaik-baik waktu tidur adalah tidur sebelum pukul 12. Sebab apa? Sebab kajian menunjukkan bahawa kalau kita tidur sebelum pukul 12, kita akan dapat double waktu tidur. Maknanya kalau kita tidur sejam sebelum pukul 12, kita akan dapat 2 jam. Kalau kita tidur 2 jam, kita akan dapat 4 jam. Jadi macam mana nak dapat tidur yang cukup, tidur yang berkualiti adalah kita tidur sebelum pukul 12. Contoh, kalau kita dapat tidur pukul 10 malam, 10 sampai pukul 12, normal adalah 2 jam. Tapi bila kita tidur sebelum pukul 12, dia akan jadi 4 jam sebab dia akan double. Jadi kita akan dapat rehat yang cukup, kita dapat tidur yang berkualiti dan yang paling penting, kita akan bangun dengan segar, mudah untuk kita study. Jadi untuk kita jaga, untuk kita atasi masalah ngantuk, antara caranya adalah kita jaga waktu tidur kita. Jadi apapun sebagai seorang manusia pasti akan merasa ngantuk. Tapi yang penting kita dapat uruskan ngantuk kita ni, kita dapat uruskan rasa mengantuk, rasa nak tidur ni dengan cara-cara yang sepatutnya supaya kita dapat jadi seorang pelajar yang cemerlang, so that kita boleh menghadapi SPM tahun depan dengan lebih baik dan lebih berkualiti. So apa-apa pun mengantuk tu kita yang rasa, kita boleh kawal dan kawal dengan sebaiknya. Alright, jelas tentang masalah mengantuk dan tahu cara nak atasi masalah mengantuk. Alright, kita akan pergi kepada masalah seterusnya sebagai seorang pelajar, iaitu masalah cepat lupa. Dan kita akan jemput special untuk adik-adik Al-Hafiz dekat MPAC ni. Kita akan bersama dengan Abang Luqman Musni. Silakan. Terima kasih kepada Abang Chepoy. Dan insyaAllah sekarang ni kita nak selesaikan masalah yang ketiga, iaitu cepat lupa. Ni Abang Bo nak try ataupun Abang Bo nak ikutlah sikit macam mana Abang Bat tadi, dia ada bagi daripada 4 sudut, betul? Abang pun ambil daripada 4 sudut, iaitu spiritual, physical, emotional dan mental. Mental ni biasanya kita dah tahu banyak dah. So kita nak sentuh yang 3 ni pula. Yang pertama sekali adalah dari sudut spiritual dia. Jarang kita berdoa untuk bagi diri kita ni, untuk hafalan kita, ingatan kita terjaga. So dalam Quran ataupun dalam hadis banyak sangat doa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi antara satu dia yang adik-adik semua boleh amalkan, ini adalah doa yang Nabi amalkan. Ini riwayat daripada pelbagai imam hadis, antaranya Nasa'i, Al-Hakim, Ahmad, yang mana mereka meriwayatkan hadis ni, iaitu Nabi baca doa ni setiap kali Nabi dapat wahyu. So apa doa dia? Doa dia adalah Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa a'tina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wa ardina. Jadi itulah doa yang kita boleh amalkan sama-sama insya-Allah untuk kita kuatkan ingatan kita. Yang kedua,
macam mana kita nak atasi cepat lupa dari sudut fizikal kita? Ramai orang fikir, apa kaitan cepat lupa dengan fizikal? Okey, macam ni. Adik, apa kata adik jaga dari sudut pemakanan adik, dari sudut benda-benda manis yang kita makan. Okey, memanglah hari ni kalau kita makan benda-benda manis yang banyak, tak adalah tiba-tiba kita dapat kencing manis. Okey, tapi antara benda yang efek kita adalah bila kita makan benda manis adalah kita akan jadi cepat haus. Okey, dia akan kacau fikiran kita kalau kita tak banyak minum air kosong. Okey, dan untuk jangka masa panjang kalau kita makan banyak benda manis, apa yang akan berlaku adalah kita akan senang dapat diabetes. Dan daripada pengalaman abang dulu ada ayah, okey, yang dia ada sakit kencing manis. Apa yang berlaku adalah bila kencing manis dia dah kritikal, dia punya ingatan jadi dia jadi cepat lupa, dia jadi cepat marah dan sebagainya. So kita nak atasi benda-benda tu. Okey, memanglah dari sudut orang kata kalau adik makan hari ni tak adalah jadi terus. Okey, tapi untuk SPM apa kata kita elakkan. Apa kata kita elakkan supaya kita boleh ada ingatan yang baik untuk jangka masa yang panjang. Bukan untuk SPM je, untuk hidup kita. Yang tu untuk fizikal. Dan yang ketiga, dari sudut emosional kita. Okey, yang ni biasanya orang bila nak bagi ingatan dia kuat, dia nak ataupun dia nak mula menghafal, dia nak ada suasana yang bagus. Betul? Ataupun dia nak ada orang kata keadaan yang senyap dan sebagainya. First kali janganlah gatai pergi pasang lagu. Yang ni jangan pasang lagu sebab dia akan mengganggu emosi adik-adik semua. Kalau terpaksa lah, saya ni tak boleh hidup lah kalau tak ada lagu lah dan sebagainya. Okey. Tapi untuk menghafal haja, yang ni abang rasa boleh gunakan, iaitu kita pasangkan lagu instrumental. Jangan kita pergi duk pasang lagu empat dara. Okey, jadi apa yang kita hafal memang empat dara lah. Bukannya apa yang pelajaran yang kita tengah hafal tu. So kita kena jaga-jaga. Sebab apa? Ramai orang dia jadi stres. Sebab apa? Dia sendiri yang create. Dia sendiri yang cipta stres tu dengan dia pasang lagu, dia buat apa-apa segalanya. Bila dia masuk exam, dia keluar, dia kata, saya tak boleh jawab, saya stres lah. Ingatan saya jadi lemah lah. Padahal, benda tu datang daripada emosi dia yang tak stabil. Sebab apa? Bila dia menghafal dulu, ataupun bila dia study dulu, dia suka pasang lagu. Yang mana bila masuk exam, benda tu tak ada pun di dalam dewan peperiksaan. Tak boleh buat pun. Okey? Jadi tu daripada sudut yang ketiga, jaga emosi kita, jangan kita cipta stres untuk diri kita sendiri. Dan daripada yang keempat, dari sudut mental dia, banyak tips yang abang boleh bagi. Okey? Ada yang nak buat mind maps lah, ada yang nak buat nota dan sebagainya. Tapi ni satu daripada abang adalah bila kita nak atasi cepat lupa ni, selalu ulang. Yang ni kalau orang yang menghafal Quran, dia kena selalu ulang. Sama juga dengan adik. Kalau benda tu adalah benda yang bertulis, selalulah ulang tulisan tu. Contoh adik dah buat nota. Dah cantik dah nota tu. Tapi, adik tahu, nota bukannya sampai masuk dewan exam kita boleh pakai. Yang kita nak pakai, ingatan kita. Yang kita nak pakai, kepakaran kita yang dekat sini. Dekat mental kita ni. Yang kita nak gunakan. Jadi, abang nak adik-adik semua, bila adik dah pakar satu, ataupun adik dah hafal sesuatu, ulang balik dengan tulis lagi. Sampai adik betul-betul ingat, sampai nota tu memang last kali adik tak payah pegang pun bila dah nak exam. Adik yakin dengan apa yang ada kat sini. InsyaAllah ingatan tu memang akan tahan lebih lama. Okey? Jadi, untuk yang terakhir, apa kata? Kita dengarkan amanat daripada Abang Bad. Silakan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita dah bersama-sama untuk satu tempoh masa yang singkat tapi padat betul-betul. Kita dah belajar daripada Abang Bad bagaimana cara nak atasi malas. Ingat lagi tak 4 tip tadi? Lepas tu dengan Abang Bo dan Abang Chepoy, kita tengok macam mana nak atasi cabaran cepat lupa, cabaran mengantuk dan sebagainya. Okay? So Abang harap adik belajar sesuatu. Tapi paling bestnya adalah adik kena lakukan sesuatu. Kalau tidak, dia akan jadi sia-sia saja. Betul? Alright? Apapun, insyaAllah, let's go and let's do our best and Allah will do the rest. Terima kasih daripada kami di Impact. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.